berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abd at-taqiyyal ghaniyal khafi." Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Di dalam Islam disebutkan suatu kaedah lil wasaili hukmul maqasid. Hukum pada sesuatu cara ataupun gaya mengikut apa hukum tujuannya. Kerana itu Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Demikian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang sama, iaitu mencari yang halal adalah suatu kewajipan. Bagaimana sesuatu yang halal itu, rezeki yang halal itu digapai, diperolehi kalau tidak dengan bekerja? Maka kerja itu juga adalah suatu yang baik dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan pekerjaan itu adalah suatu pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan sesuatu yang haram ketika melakukan pekerjaan itu. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM 47 malam bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, selamat petang kepada anda. Masaul khair. Moga petang ini petang yang baik-baik lagi untuk kita dan petang yang terus membina jiwa, hati dan juga perasaan yang penuh dengan inspirasi kehidupan. InsyaAllah. Amin. Penting tu kan. Amin. Sebab bila kita lalui kehidupan kita, sebenarnya ada orang kata kena enjoy your life. Enjoy macam mana? Enjoy dengan laluan Islam, laluan agama kita yang dah pun diterapkan dalam kehidupan. InsyaAllah. Dan kita sama-sama nak enjoy juga kehidupan kita dan ilmu yang kita nak dapatkan, insyaAllah sebentar sahaja lagi bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz atau Tuan Fazli Aziz, insya-Allah kaunselor berdaftar dan pengasas bijak emosi di rancangan Vaksin Hati. Betul, kita nak belajar lagi hari ini tentang komunikasi cinta dan fokus sikit kepada perkhidmatan
bersama dengan pasangan kita. Ya. Khidmat pasangan. Masya Allah. Bagaimana peranan, tanggungjawab dan juga kita perlu beri apa, kita perlu terima apa. Semua tu nanti kita akan tanya dengan Tuan Fazli Aziz, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Dan untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, kekal bersama Radio IKIM. Satu Tuhan Maha Agung yang kita sembah sehari-hari. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, Tuhan kepada seluruh alam. kita dengar kisah Saidina Umar radhiyallahu anhu yang mewakafkan tanahnya yang bernilai tinggi di Khaybar? Pernah tak kita dengar kisah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli sebuah perigi lalu diwakafkannya untuk kegunaan orang-orang Islam di Madinah? Dan pernah tak kita dengar kisah Abu Talhah, iaitu seorang sahabat Ansar yang memiliki kebun kurma yang sangat disayangi lalu diinfakkan untuk kepentingan umat? Apakah persamaan antara kisah mereka bertiga ini?
Mereka adalah contoh sahabat Rasulullah SAW yang sanggup mengorbankan harta benda mereka demi mengharapkan perhatian daripada Allah Azza wa Jalla. Harta kesayangan diwakafkan demi kepentingan ummah kerana mereka tahu ganjaran yang mengalir pada setiap harta yang diwakafkan selagi mana harta tersebut digunakan. Siapa yang tidak mahu satu amalan yang mana pahala akan sentiasa mengalir hatta selepas mereka tiada lagi di dunia ini? Firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang bermaksud, bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Rebutlah peluang menggandakan amalan wakaf sebelum terlambat melalui projek wakaf Al-Quran dan Perigi buat saudara kita yang memerlukan di Kemboja, India dan Afrika. Wakaf sekarang dengan menghubungi 018-971-7624 atau layari yayasan-iziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Jadikan rasa cinta Raihana, 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 tamat makanan sunnah. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, tamat makanan sunnah. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi bin Baharin. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda, atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Raya Haji tahun ini belum tentu boleh balik kampung. Macam mana nak urus kalau orang tak ramai? Jangan risau, sertai kami U-Tijarah dalam siri projek U-Korban serendah RM330 satu bahagian lembu, RM2,310 seekor lembu dan RM540 seekor kambing. Daging korban atau akikah ini kami akan agihkan kepada fakir di Malawi dan Tanzania sebagai sedekah bagi mengukir senyuman mereka. Tempah bahagian anda sekarang sebelum 16 Julai di talian 018-231-9776. Kalau esok Allah tarik nyawa kita, apakah persediaan kita? Tidak mahukah tuan-tuan dan puan-puan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kedudukan mulia di sisinya? Ayo kita kejar redha Allah dengan melaksanakan ibadah korban tahun ini menerusi kempen mengejar pahala korban oleh Al-Khairi Korban dan Akikah. Daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. InsyaAllah pahala, kebaikan dan ganjaran yang banyak menanti anda. Saya ulang, daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Apa perasaan anda jika dengar anak anda menangis kelaparan setiap hari kerana tiada makanan? Kalau ada makanan pun hanya berlaukkan cili sahaja. Allah mesti sedih kan? Lebih menyayat hati ramai anak-anak kekurangan zat sehingga perut mereka membusung kerana tidak dapat makan makanan yang berprotein. Apa kata kita bantu mereka dengan sedekah daging kurban melalui Serantau Muslim? Pahala kurban dapat, pahala sedekah pun dapat. Layari sekarang kurbanmudah.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Aduh, lupa lagi nak daftar kurban tahun ni. Nak risau apa? Dia kurban kan ada. Seekor kambing RM499 je. Seekor kambing RM499 je? Biar betul. Iya, siap kurban dekat Mekah lagi. Macam mana nak daftar? Buka laman web ni, thekurban.my. Semua dah ada dekat situ. Kita tinggal nak klik je. Layari thekurban.my sekarang. Klik, dah kurban. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan IKIM di Miri Sarawak 104.0 FM. Inspirasi Inforia Islami.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah kembali bersama Destinasi IKIM dalam pertemuan di petang Isnin yang penuh dengan baik-baik, yang penuh dengan tenang-tenang. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama Mona dan juga Syafiq. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk Destinasi IKIM pada waktu ini. InsyaAllah untuk waktu ini kita akan membawa secara langsung untuk petang ini bersama hari Isnin. InsyaAllah bersama rancangan Vaksin Hati. Ya, betul. Untuk itu kita nak terus memperkenalkan tetamu kita, tetamu tetap untuk rancangan ini yang dah pun bersedia di talian saat ini mengalu-alukan kehadiran. Ini dia yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Juga beliau merupakan seorang penulis buku Bukan Sekadar Cinta. Yang juga hari ini menjadikan intipati pengisian kita juga di sini. Alhamdulillah. Kita mengalukan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Syukur. Masya Allah. Tuan kalau dia boleh maintain, okey. Orang kata kan, walaupun PKP dekat rumah, tapi dia punya PP dia maintain, Alhamdulillah. Allah. Syukur. Terima kasih Tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersama lagi. Terima kasih kembali pihak IKIM sudi jemput lagi. Alhamdulillah. Syukur. Dan Mona, sebenarnya kita nak jemput juga rakan-rakan sekalian untuk sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Jangan lupa tekan share banyak-banyak. Okey? Supaya kita dapat sebarkan lagi pengisian kita pada petang ini sebab ada tajuk penting yang kita nak bincang bersama dengan Tuan Fazli Aziz. Ya, insya-Allah. Untuk petang ini Tuan Fazli akan bincangkan tentang masih lagi komunikasi cinta, tentang khidmat pasangan. Apa yang kita nak buat khidmat pasangan ni sebenarnya nak urut ke? Nak urut ke? Selalu kalau kita pergi waktu sebelum PKP kan, kita pergi mall, kita mesti ada khidmat pelanggan. Tanya, cek semua dekat mana. Betul. Sama juga ke peranan tanggungjawab? Jom kita bincang sama-sama insya-Allah. Silakan Tuan, di awal ni sedikit mukadimah dengan tajuk ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq dan juga para pendengar serta yang menonton di Facebook sekarang ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita nak sambung lagi perbincangan. Kalau anda masih ingatlah, kalau masih ingat, kalau siapa yang mengikuti secara setia tu alhamdulillah lah. Khususnya kita bincang pasal komunikasi cinta. Kalau masih ingat, pertama kita bincang tentang word of affirmation, kata-kata ucapan sayang. Kemudian kita bincang sentuhan fizikal, kemudian kita bincang tentang quality time. Dan hari ini kita nak sambung lagi tentang komunikasi cinta, yang mana komunikasi cinta ni ataupun kita sebut bahasa cinta ni sebenarnya satu bahasa. Bila sebut bahasa ni, dia masing-masing difahami, kan? Kalau seorang bercakap bahasa yang tak difahami, dia jadi ayam dan itik lah cakap, kan? Orang tak faham. Jadi bahasa ni adalah untuk kita menyampaikan mesej dan juga menerima mesej. Ini kita nak ambil satu sudut perbincangan. Jadi maknanya apa yang kita buat ini sebenarnya untuk difahami oleh pasangan dan kita juga difahami oleh pasangan. Kita memahami dan kita difahami. Yang penting ni. Nah, dan sebenarnya bahasa cinta ni adalah apa sahaja 5 perkara yang kita lakukan ni. Salah satu kita akan ada yang mana lebih utama lah. Ini sebab saya nak revise, buat revision sikit kepada yang mungkin baru dengar lah. Jadi aktiviti yang kita buat dalam kelima tadi, ada salah satu yang akan jadi keutamaan. Mana kalau kita buat benda tu, dia akan memugarkan perasaan. Okey, so salah satunya adalah ini dia, khidmat pasangan. Khidmat pasangan kalau dalam bahasa Inggeris act of service lah. Khidmat pasangan ni sebenarnya dia macam ni. Bayangkan seorang suami yang dia tak banyak cakap. Dia tak banyak bercakap. Kat rumah mungkin dia relax, kan, dia tenang, kan. Tapi satu benda yang kita perasan, dia ni rajin. Kan, rajin buat apa? Contohlah, kan, kalau isteri nak pergi kerja, ni katakan contoh sebelum PKP, isteri nak pergi kerja, tengok minyak kereta dah penuh. Wow. Wow, memang kan? Kan? Romantik. Dia tengok minyak kereta dah penuh. Sebab dia baru terfikir, alamak, nak pergi stesen minyak. Sebab apa? Suami ni dah uruskan semua dah. Kan? Bahkan suami tahu isteri dia ni, kalau dia, isteri memang pandai bawa kereta lah. Boleh pandai bawa kereta walaupun jarak tak jauh mana. Tapi bab isi minyak itu yang paling bermasalah. Kan?
Saya tak tahu lah DJ Mona mungkin dah mahir kan. Tapi setengah-setengah wanita dia macam tu. Dia bawa kereta okey, tapi bila nak isi minyak tu memang masalah betul. Sebab dia takut tak kena parking lah satu, yang kedua takut dia corong tu salah tempat kan. Parking belah kanan, pam minyak sebelah kiri. Jadi tengok minyak dah penuh. Ataupun bila di rumah, ini ada salah satu khidmat pasangan. Kan duduk di rumah kan, masak apa semua settle tengok pinggan dah basuh. Kain dah jemur walaupun tak disuruh. Wah kan. Ini macam bayangan pasti macam mustahil je. Itu mimpi kot. Macam mustahil je wujud sekarang. Ada bukan tak ada. Cuma tidaklah senarai yang saya sebut ni semua dia ada. Mungkin ada sebahagian, ada yang tidak kan. Kan. Apa lagi bersihkan tandas dan sebagainya. Maknanya dia ada sentiasa khidmat untuk pasangan dia walaupun tak disuruh. Dan dia tahu pasangan dan pasangan dia pula dia tahu contoh saya kan. Saya dengan isteri. Jadi bila saya buat macam tu, saya tahu isteri saya suka benda macam tu. Jadi saya buat untuk dia benda yang macam tu. Inilah panggil bahasa cinta tadi. So apa yang saya buat tadi, contoh isi minyak kereta dan sebagainya. So dia akan membonggarkan lagi perasaan sayang tu makin dalam cintanya, makin menyintai, makin kehangatan emosi tu makin terasa. Sama juga isteri. Kan? Tapi bila saya sebut suami ni macam satu yang luar kebiasaan ataupun sekarang ni mungkin dah biasa sikit lah. Tapi kebiasaan yang kita dengar daripada dulu sampai sekarang ni orang perempuan. Khidmat terhadap pasangan ni kepada suami. Kan? Suami balik buatkan air. Kan? Simple things tapi itu very powerful kan. Kadang-kadang suami nak pergi kerja, isteri tolong gosokkan baju siap lah. Yang ini saya nampak kalau pasangan dulu-dulu memang ini antara budaya yang jelas dalam rumah tangga lah. Saya ingat mak saya dengan arwah ayah saya memang semua dah siap. Semua disiapkan. Dan bahagia. Kan? Jadi maknanya itu khidmat pada pasangan. Ini panggil act of service. Yang sebenarnya kalau kita tengok pada hari ini sebenarnya inilah yang antara yang kita perlukan daripada pasangan. Sebab ada kajian yang menunjukkan tentang pasangan yang happy dilakukan oleh Pew Research Center lah. Dia buat kajian pasal pasangan happy. Antara yang paling digemari dan disukai ini adalah khidmat pasangan ni. Dan kita bagi contoh lah macam ni lah kan. Sebab kalau saya bincang tentang 5 keperluan emosi, salah satu keperluan emosi kita nak adalah pelayanan. Pelayanan kan. Pelayanan ni kalau kita contoh, apa beza restoran mahal dan murah? Kan? Apa beza? Katakan kualiti masakan dia sama. Sebab kadang-kadang kita tengok gerai tepi jalan nampak macam siput tapi itu masakan sedap tu. Kan? So salah satu yang mahal ni, restoran mahal ni adalah kelebihan dia apa? Dia ada pelayanan yang sangat baik. Kan? Dia layan emosi kita, datang selamat datang tuan, datang berapa orang? Okey, boleh saya tunjukkan tempat duduk? Okey, apa menu hari ni? Kami ada suggestion untuk anda, menu yang sangat best untuk hari ni. Dia cerita, tak perlu kita tanya. Dia layan kan? Sekejap je, mana tak perlu berdiri lama. Layanan. Dan kita akan rasa seronok dan kita sanggup membayar lebih mahal kerana layanan. Jadi nak cerita ya, pelayanan ni satu benda yang penting. Dan apatah lagi dalam act of service lah, maknanya khidmat pasangan. So, sejauh mana kita berkhidmat pada pasangan, mana kita memberikan khidmat, meringankan beban. Kan? Tambah-tambah sekarang, saya 2-3 hari lepas banyak program yang saya buat secara atas talian. Terutama dengan pihak sekolah dan ibu bapa. Antara soalan yang ditanya selalunya adalah saya mengalami tekanan yang tinggi kerana menguruskan PDPR anak. Kan? Jadi salah satu puncanya adalah diurus seorang diri lah. Maknanya pasangan tidak bersama-sama dalam membantu PDPR. So itu memang antara punca stres. Okay. Saya ingat tak apa saya bercerita itu. Tapi selepas ini saya nak sambung berkenaan dengan macam mana untuk kita mengenali ataupun mengetahui act of service kita ataupun khidmat pasangan kita ni yang mana bertepatan sesuai dan kena pada pasangan kita. Masya Allah, itu dia Kalau orang kata pendek yang kita boleh faham di sini adalah apabila kita kalau duduk dekat luar, kita pergi tempat makanan, macam mana layanan seperti itu kan. Samalah juga dekat rumah, pasti kita idamkan layanan yang terbaik daripada pasangan kita. InsyaAllah sekarang ni saya rasa mungkin dah tak kira dah kan adakah isteri ataupun suami kena ambil part-part tertentu, tapi sebenarnya masing-masing dah pun kena sama-sama layan, sama-sama memberikan khidmat yang terbaik. InsyaAllah moga mantap nanti tu. Okey. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini tuan dan para pendengar, kita berehat seketika kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Berehat seketika kembali selepas ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini Mona dan Syafiq. Betul. Untuk rancangan Vaksin Hati. Iya, di talian masih lagi kita bersama dengan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi, juga seorang penulis buku Bukan Sekadar Cinta, yang juga hari ini kita jadikan juga sebagai rujukan dalam bicara kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, masih komunikasi cinta, khidmat pasangan, dan ramai alhamdulillah yang di FB Live IKIM FM berkomen. Katanya Nur Salwana, alhamdulillah minyak kereta saya dan anak-anak sentiasa penuh. Suami sentiasa membantu urus rumah tangga dan anak-anak tanpa disuruh. Masya Allah, Masya Allah. Geng, sama.
Alhamdulillah, barakallah, masya-Allah. Dan juga dari Sarifah Kasim kata alhamdulillah syukur suami rajin cuci pinggan. Cuci baju sendiri, guna tangan lagi sebab dah terbiasa masa bujang dulu. Alhamdulillah. Wow. Tahniah. Tahniah, masya-Allah. Sebenarnya apa yang tuan sebutkan tadi kan, masa dia masih lagi sebenarnya bersama dengan keluarga. Ada yang masih laksanakan sedemikian sebenarnya kan tuan. Tapi tadi tuan sebelum kita berehat, tuan ada nak sambung lagi berkaitan dengan bagaimana servis kita, khidmat kita ni dengan pasangan. Kalau boleh kena bagi 100% kan. Full throttle lah orang kata. Ya, 5 stars ke 10 stars. Kan. Silakan tuan. Silakan. Terima kasih DJ Syafiq dan juga DJ Mona. Tadi Syafiq ada sebut satu benda menarik juga yang memang saya nak sebut mengenai dengan pelayanan. Sebab kebanyakan kita menganggap pelayanan ni hanya berpihak kepada sebelah pihak. Kan contoh isteri mesti melayan suami dengan baik. Kan itu kita tak nafi, itu sememangnya pun dituntut oleh Islam kan. Cuma dalam masa yang sama suami juga kena layan isteri dengan baik. Dari segi khidmat ni, ada segi khidmat pasangan kan. Maknanya kita nak isteri kan seronok bila suami kan seronok bila isteri layan balik buat air dan sebagainya kan. Orang kata basuhkan baju contoh, walaupun ada pasangan yang suka basuh sendiri, tapi maknanya itu khidmat, menunjukkan ekspresi cinta. Tapi pada masa yang sama suami juga kena buat sesuatu, kena tunjukkan. Sebab itu berlaku, saya tengok dalam banyak kes-kes yang ditanyakan pada saya kan. Sama ada sesi kaunseling ataupun sesi nasihat. Sebab saya memang asingkan antara sesi kaunseling, sesi nasihat. Sesi kaunseling memang khusus untuk kaunseling. Ada yang minta nasihat secara ringkas kan. Kebanyakan isu yang timbul ni adalah begini. Suami ni tidak berfungsi dalam rumah tangga. Ni. Dia tak layan pasangan dia tak layan ni bermaksud dia satu, dah tak ada kurang komunikasi, tak bercakap, sibuk main game, sibuk buat benda lain, main handphone, media sosial. Tapi pada masa yang sama juga suami juga tidak memberikan khidmat. Sebab ada pasangan yang kurang bercakap, kurang ni, tapi dia menunjukkan ekspresi sayang dia melalui khidmat tadi. Kan, tolong basuhkan pinggan, tolongkan urus, kan cakap tanya sepatah jawab sepatah, sayang, cuma kadang-kadang tak diucap. Jadi dia tunjukkan dengan apa, dengan tingkah laku dan juga cara dia mengambil berat, cara dia mengambil tanggungjawab. Okey. Jadi itulah yang antara benda yang kita kena tengok juga sebenarnya bila kita bincang tentang isu ini. Penting untuk suami ni sebenarnya memainkan peranan untuk memenuhi keperluan emosi pasangan dia, pasal isteri dia. Kan? Sebab saya bagi contoh, maaf saya sebut sikit, benda ni mungkin sensitif. Tapi ada yang tanyakan, suami mengadu, kata nak isteri layan, apatah lagi ke arah hubungan intim, tapi isteri asyik menolak. Kalau kita bincang dari sudut hukum, memanglah kita akan menyalahkan perempuan, tetapi dari sudut hati dan ke emosi, dari sudut kemanusiaan, suami itu sendiri sebenarnya kena juga membelai emosi isteri itu. Bagaimana membelai? Ini salah satunya khidmat servis tadi. Bayangkan kalau semua kerja dah tolong ringankan beban kan, isteri pun seronok nak layan suami. Begitu juga vice versa lah, sebaliknya. Okey, baik. Saya nak kongsikan beberapa tips lah bagaimana untuk kita melakukan act of service dengan tepat dan betul lah. Okey, saya simpulkan dalam perkataan patut. Okey. So, P yang pertama ni memang kena perhati. Kita kena perhati pasangan kita kan. Apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Kan? Perhati ni tak semestinya benda besar, benda kecil. Kadang-kadang kan kalau kita tengok duduk kedai makan kan, apa air yang dia order, pasangan kita order. Kan? Daripada situ bagi kita faham. Sebab dia macam ni, saya baca satu buku tu, antara benda sangat menarik penting untuk kita mengenali pasangan. Kenapa? Sebab kita perlu ada disebut sebagai love map. Peta cinta kita, peta pasangan kita. Bila kita sebut peta ni dia akan sentiasa diupdate. Kalau peta tak diupdate, jadi maknanya bangunan yang baru dibina pun semua tak dalam peta. So peta ni dia mesti ada pasangan kita kena ada peta untuk pasangan kita. Okay, sentiasa diupdate apa yang terbaru, apa dia suka, apa ketidaksukaan dia. So, sebab apa? Sebab dia akan berubah dari masa ke semasa kan. Bila bertambah umur semakin berubah, tambah usia semakin berubah. Kesukaan dan tak suka pun kadang-kadang berubah kan. Dulu tak suka, sekarang suka. Dulu tak suka rendang, sekarang suka. Kan? Macam saya dengan isteri saya kahwin kan. Saya tak pernah fikir rayanya pakai tengok ketupat nasi tu. Sebab duduk di Kelantan, tak jumpa ketupat tu. Saya tak tahulah kawasan lain di Kelantan, tapi sepanjang saya pengalaman raya batu dulu, tak jumpa ketupat nasi tu. Bila kahwin, macam ni punya. Patutlah setiap hari raya orang duk promote ketupat nasi tu. Kan? Dan bila rasa pula sedap juga kan.
kan ketagihlah, ingat raya dah semakin dekat lagi raya haji ni. Okey. Baik. Jadi kena perhatikan. Kena sentiasa perhatikan pasangan kita. Jadi dengan itu barulah kita boleh buat khidmat yang kita sesuai. Contoh kan, kita nak masak tak sempat. Kan pasangan kita pula mungkin mengandung dan sebagainya kan. Jadi dengan dah kita dah tahu dah. Okay, nak order kalau kata nak order food panda ke apa, nak order apa ni servis penghantaran, kita dah tahu dah. Kan apa makanan yang dia suka dan tak suka dan sebagainya. Jadi sebab apa? Itu yang lebih macam isteri akan rasa sangat difahami bila suami buat sesuatu tanpa dia beritahu pun dah tahu dah. So dia memahami aku, ya Allah, ini tanda dia sayang, dia sentiasa perhatikan. Itu benda kecil, benda besar apatah lagi. Kemudian apa yang dia suka dan tak suka. Okey, itu yang pertama, perhati. Yang kedua adalah ini dalam istilah patut, PATUT. So A adalah aktiviti. Okey. Kan? Kadang-kadang bila kita buat aktiviti bersama baru kita faham okey apa yang dia suka, apa yang dia tak suka kita buat. So itu yang kita kena buatlah, maknanya dengan contoh kita tolong dia masak di dapur. Okey, baru kita tahu apa kesukaran dia, apa kesenangan. Jadi kita boleh khidmat yang betul pada saat itu. Kan? Kadang-kadang kita dah tak perhati, dah tak tengok. Lepas tu nak tolong pula, salah pula cara tolong. Akan jadi bergaduh pula kan. Sebab apa? Sebab kita tak pernah memerhatikan proses yang berlaku, contoh di dapur dan sebagainya. Jadi aktiviti bersama ni penting sebab pertama dia akan yang penting ni untuk apa? Untuk kita aktiviti ni dia satu mengikat hubungan lah. Macam kita bincang yang lepas kan. Aktiviti ni selagi kita lakukan secara bersama, dia akan semakin dekat. Sebab kita laduk susah senang tu bersama. Dalam bahasa mudahnya begitulah. Okey. Yang ketiga adalah T. T ni apa? T ni tanya. Awak nak apa, saya tolong apa? Sebab kita jangan anggap pasangan kita ni ada ilmu psikologi ke tahap tertinggi. Kan? Ilmu memahami manusia tanpa bercakap. Tak ada. Ilmu tu tak ada. Kita tak boleh baca manusia. Kita hanya boleh melihat pattern tingkah laku je. Itu pun tidak tepat 100%. Kan? Jadi tanya apa yang nak tolong apa, nak abang tolong apa? Kan? Okey, ini tak settle lagi ni. Macam mana nak abang tolong tak? Kan? Ini nak ayang tolong tak? Okey. So di situlah sebenarnya datang komunikasi yang menambah dan membukakan perasaan kan. Saya yakin DJ Mona, DJ Syafiq tu mesti ada pasangan buat sesuatu yang dia suka. Act of service tu mesti ada satu. Kan? Kalau saya tanya lah, tapi saya tak nak tanya, terkejut tak saya tanya. Tak payah tanya. Okey, kita mesti ada kan? Kita mesti ada satu act of service yang kita rasa seronok dengan pasangan kita. Ini untuk pasangan rumah tangga tu tak ada masalah lah. Dia akan ada benda-benda itu. Okey, U yang seterusnya adalah uji. Uji ni bukan uji kesetiaan. Saya nak ingatkan, ini bukan uji kesetiaan. Tapi menguji lah, mana kita test. Contoh kalau buat air ni, suka tak? Air ni tak suka tak? Okey. Jadi daripada situ kita nampak, okey, jadi tak suka. Kita tahu dia tak suka. Makan pun sikit. Kalau masak contoh. Masak kan, ini macam tak menambah aja. Kan? Jadi nampak macam kurang. Tanyalah. Kalau tanya, kalau tak nak tanya, tengoklah. Maknanya tengok daripada tingkah laku. Dan yang terakhir adalah tunjuk. So kita sendiri kena tunjuk apa yang kita suka dan apa yang kita tak suka pada pasangan kita. Sebab ada kemungkinan pasangan dia sedar, ada pasangan tak sedar. Jadi mungkin dia tanya, ada pasangan tak tanya. Jadi kita yang kena tunjuk. Jadi bila kita tunjuk, insya-Allah, dan kita terangkan lagi, abang suka kalau saya buat macam ni. Ataupun ayah suka kalau abang buat kat ayang macam ni. Kan? Dah duduk rumah tangga sekali, hidup orang kata apa, dah tak ada aurat pun, dah tak ada lapisan, dah tak ada apa batasan dah. Apa lagi yang kita nak? Jadi ambil masa ni untuk kita sama-sama bercakap, berbincang, tunjuklah apa yang kita suka, apa yang kita tak suka. Daripada situlah pasangan akan faham. Tapi macam saya sebut lagi, tidak ada ilmu yang boleh kita kata memahami tanpa komunikasi. Jadi memang kena tunjukkan. Okey, saya tengok ada soalan yang kita mungkin boleh respon kot. Boleh, tetapi tuan kita nak berehat seketika boleh? Ya. Okey. Boleh. Kita bagi tuan ambil masa kejap, tengok soalan tu. Nanti tuan akan berikan respon dan juga maklum balasnya di situ, insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini berehat sekali lagi. Untuk waktu ini kita kembali selepas ini. Terus setia bersama kami.
Assalamualaikum. Encik Info bercakap. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Saya nak bertanya, kalau nak membeli barang, apakah perkara utama yang kita perlu ketahui? Oh, perkara pertama, kalau barangan itu adalah makanan, pastikan ada tanda halal. Seterusnya, lihat bila tarikh luput. Kemudian, teliti fakta nutrisi. Tanda harga. Sudah pasti perlu ketahui dan jangan lupa kualiti. Untuk barangan elektrik misalnya, mesti ada cop sirim. Selamat membeli belah. Kalau perlukan bantuan, jangan segan-segan. Encik Info sentiasa ada membantu. 20 tahun bersiaran. IKIM Inspirasi. Tentunya hanya itu je caranya kan. Terima kasih kita ucapkan melihatkan kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Tembaklah 91.5 FM. Alhamdulillah kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda sedang bersama Syafiq dan juga Mona untuk rancangan Vaksin Hati di petang Isnin ini. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian iaitu yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi, juga penulis buku Bukan Sekadar Cinta. Ya. Okay. Dan untuk waktu ini masih lagi bersama Tuan Fazli, ada sedikit lagi untuk nak bincangkan. Dan ada soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, Tuan, kita terus boleh jawab soalan ke macam mana? Boleh? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Saya kira pastinya pendengar semua menanti-nanti ni. Soalan kita yang pertama dah pun ada di talian WhatsApp. Ya, ada yang bertanya, khidmat pasangan tu rasanya sebelah pihak je kot selama berkahwin tanpa diminta dan dimohon, maka tiadalah make sense-nya untuk berkhidmat katanya. Boleh dapatkan nasihat dan pandangan Tuan, dah tertekan lagi, ditekan katanya, online kelas, anak-anak pun of course lah di sebelah bahu sahaja. Mohon nasihat. Bagaimana Tuan? Ya Tuan, silakan. Okey. Baik, terima kasih kepada yang bertanya, dan sebenarnya banyak soalan-soalan yang sebegini yang saya ditanyakan pada sesi-sesi live saya di tempat-tempat lain lah. Dan sebenarnya dia khidmat pasangan ni sebenarnya, kita tahu mungkin ada pasangan yang memang buat kerja lebih berbanding pasangan yang lain. Kan? Dia memang banyak berkorban dari satu sudut mana dia lakukan, sebab ada setengah-setengah karakter pula bila pasangan dia buat tak tahu, dia marah pasangan, tapi cara dia dengan dia buat semua kerja tu. Dia buat semua kerja tu. Jadi pasangan, jadi setengah pasangan bila keadaan itu berlaku, dia rasa pasangan dia seronok buat benda tu. Sebab itu pentingnya untuk datang komunikasi ni, untuk bincang. Sebab kalau kita rasa tertekan dan terbeban, masa ini penting untuk kita ajak pasangan kita duduk dan bincang. Kata, mungkin kita boleh luahkan kata, sayang ataupun abang, ayang rasa berat sangat, tak sempat masa ni, boleh tak kita manage ataupun kita leveragekan tugas atau kita bagi tugas kan. Okey, abang boleh tak tolong ayang untuk buat benda ni. Itu nama dia bincang. Sebab kadang-kadang setengah pasangan dia nampak pasangan dia tu buat benda tu dan elok, bagus pula buat tu. Kemudian nampak macam dia tak minta tolong pun. So, bila begitu, bila benda tu berlaku, so, pasangan tadi rasa macam, okeylah kot, dia dah okey kot. Maksudnya dia tak perlukan bantuan aku. So sebab itu, contoh kan, kalau isteri lah, saya nak pesan kepada para isteri, jangan anggap suami akan faham tanpa kita beritahu dan bincang. Jadi setengah-setengah dia mengharap, tapi mengharapkan difahami, mengharapkan suami faham tentang beban emosi dia dengan beban tugas ini. Jadi mengharapkan suami akan bertindak dan juga membantu tanpa diminta. Kan? Itu drama sebenarnya, tapi hakikat dari realiti dia tidak berlaku sebegitu. Sebab itu penting untuk ajak duduk dan bincang. Kita tanya, macam mana, apa nak buat, apa nak selesaikan masalah. Dan daripada perbincangan, kita kena tentukan tugas pembahagian tadi berdasarkan yang mana yang paling boleh, yang paling relevan lah. Jangan hanya sebelah pihak saja yang akan ambil masa serah terus pada suami. Payah juga, ataupun serah terus pada isteri, susah juga. So kita kena saling, sebab kalau kita contoh, kalau kita tukar tempat kerja pun, nak transfer segala kerja-kerja tu pun ambil masa. Kan? Maknanya bukan boleh serah sekaligus, kawan tu tak tahu apa-apa, habis semua jadual, tunggang-langgang dan sebagainya lah. Jadi penting untuk ambil masa. So pada saya, asas dia, key dia adalah bincang dulu. Beritahu. Okey, kalau dia tak nak buat juga,
Okay, kalau dia tak nak buat juga, okay. So pada masa inilah penting untuk kita, kalau contohlah PDPR, bagaimana untuk kita buat satu sistem yang boleh bersifat automation, hanya perlu pemantauan saja. Apa dia? Contoh, buatlah siap-siap jadual untuk anak, kan, jadual, contoh. So kita hanya pantau, kan. Jadi maknanya kita tugas tu maknanya apa cara yang boleh kita ringankan beban, ringankan. Sama ada mendapat pihak ketiga dan sebagainya lah. Sebab kadang-kadang kita nak paksa pasang kita buat ni pun susah juga. Itu yang makin tertekan tu. Wallahu a'lam. Allah. Kita harapkan supaya pengurusan kita ini dapat juga diuruskan sebaik mungkin, maupun berkhidmat antara satu sama lain pun sangat penting, bukan kata sekadar pasangan tetapi bersama anak-anak, bersama keluarga. Masya-Allah. Okey tuan, kita terus dengan soalan yang berikutnya. Ada sahabat kita bertanya, tuan, ayah saya seorang yang tegas dalam agama, tapi kadang-kadang tegasnya tu agak tidak bertempat. Kadang-kadang macam terlampau overthinking pun ada, dan selalu tuduh mak saya bukan-bukan dan juga memarahi mak depan anak-anak dengan perkataan yang kurang enak didengari. Ayah saya macam suka hukum orang dari pandangannya sahaja. Jadi saya ingin bertanya tuan, apa yang perlu dilakukan dengan cara mahu membuat ayah saya ni berlembut dengan mak saya? Tuan, macam mana? Subhanallah, cabaran. Okey. Saya sebenarnya kalau kita bincang soal ini, saya suka mengajak penonton untuk melihat dari satu sudut pandang di sebalik apa yang berlaku. Kan, kalau kita melihat dari satu sudut pandang, bila kita tengok contoh situasi begini, tegas dalam agama tapi tak bertempat, overthinking, kita kan nampak buruknya ayah. Kan, buruknya ayah, maknanya satu tingkah laku yang tak sepatutnya ada ilmu agama, jangan macam ni. Kan, sedangkan kita tak tahu ilmu tu hanya satu part, ilmu tu di akal. Sedangkan untuk membentuk tingkah laku dan akhlak itu adalah aplikasinya. Kan? Jadi tak semua ilmu itu dapat diaplikasi, maknanya bergantung kepada seseorang kesungguhan lah. Apatah lagi kita tak cerita-cerita di sebalik tu. Apa dia? Mungkin ada pengalaman-pengalaman lampau. So pada saya kalau contoh dalam isu yang sebegini, saya suka melihat, kita kena melihat dengan pandangan kesian. Kan? Pertama, kemungkinan ayah kita ni dia tidak pandai ilmu tentang mengurus emosi. Dia tak tahu cara nak mengurus emosi dengan betul. Dia mungkin tak sedar kata-kata itu sebenarnya mungkin mencederakan ramai orang di sekeliling. Kan? Kenapa jadi macam tu? Kemungkinan satu, tak pandai urus emosi. Yang kedua, mungkin dia ada pengalaman-pengalaman lampau. Pengalaman lampau sewaktu dia kecil dulu. Dia selalu ditekan sebegitu, menyebabkan sampai sekarang dia jadi begitu. Kebimbangan, kerisauan dia. Kan? Jadi sebab itu pada pandangan saya dalam keadaan sekarang, dengan melihat pandangan sebegitu, kita tahu kemungkinan ayah kita ni ada kesakitan dia yang kita nak kena bantu dan tolong. Kan? Kalau kita nak menghukum, senangnya kita kata memang ayah ni teruk lah, itu je. Tetapi sebagai seorang anak yang sayang kepada mak dan ayah, walaupun kita tahu mak juga kesian, ayah juga sebenarnya kesian. Tapi kita tak nampak kesian kat dia. Sebab apa? Sebab kita nampak dia overpower, maknanya dia dominan. Tetapi sebenarnya kadang-kadang, saya bagi contoh, orang yang suka membuli pun sebenarnya dia ada sudut yang lembut di dalamnya, sebab kemungkinan dulu adalah disebabkan dia dibuli. Kan, jadi sebab itu juga kemungkinan dia ada sudut-sudut yang mungkin kita tak berjaya sentuh lagi. So sebab itu kemungkinan sebagai seorang anak, kita kena cari siapa anak yang paling dia sayang. Kan? Anak yang paling dia sayang ni lah yang kena duduk dan selotong. Dan kita jangan anggap macam ni, bila kita nak tegur ayah, tapi kita nak bincang dengan ayah, kata ayah tak kasihan ke Kak Mak. Kan? Contoh, kita nak bincang tentang isu tu. Kita kena perhatikan apa waktu terbaik nak tegur. Cara yang terbaik. Kan? Siapa yang paling sesuai untuk menegur. Itu semua nak kena tengok. Kan? Dan kita jangan ingat bila kita terus tegur, terus berubah, jangan. Kan? Sebab kadang-kadang contoh, mungkin dengan cara kita berlembut dengan penuh kasih sayang, walaupun dia jenis ganas ataupun garang, kita duduk dan kita tegur, kan? Kita tegur dengan cara yang paling baik lah, katakan cara yang paling baik, kan? Mungkin dia menafikan, kamu apa tahu? Kan? Dia marah kita. Tetapi di belakang tu kita tak tahu dia sedang proses segala maklumat yang kita beri itu. Segala teguran yang kita beri itu dia terfikir. Mungkin dia ubah sedikit demi sedikit. So pada saya, jangan putus asa. Berikanlah teguran pada ayah dengan cara yang terbaik, tanda kita sayang. Kan? Dan yang paling penting juga adalah kena sentiasa doa. Minta Allah lembutkan hati. Sebab apa? Kita tahu selagi ayah masih ada, kan, selagi mak masih ada, kita nak yang terbaik ni. Maknanya kalau ada perangai-perangai tak baik, kita nak mereka ubah menjadi lebih baik agar kita, ialah
mereka ni kalau kita kata nak husnul khatimah lah. Kan, pengakhiran yang sangat baik. Jadi teruskan tegur dan jangan pandang enteng kepada kelembutan kita dalam menegur. Kan? Sebab kemungkinan kelembutan itu sebenarnya ibarat air yang boleh melumbangkan batu sebenarnya. Bila dititik secara berterusan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia Kalau boleh kita harapkan kalau anak-anak pun boleh jadi orang tengah penyejuk mata ibu ayah dan juga menjadi penawar dalam keluarga. Saya kira alhamdulillah semua kita akan jadi terus menjadi satu hati, satu jiwa. Baik tuan, mungkin kalau kita lihat dari sudut komunikasi tuan, kalau kita lihat dari isu semasa sekarang ni, ada di kalangan kita mungkin bila lihat pada komunikasi tak dapat sampaikan satu hajat bersama pasangan, tersampai hajatnya pula dekat media sosial. Jadi tercerita pelbagai di media sosial. Jadi ada yang bertanya bagaimana tuan perkara ini nak boleh kita kawal dan bendung. Kadang-kadang memanglah perasaan manusia, tetapi dalam isu sekarang ni orang kata macam orang muda risau takut nanti terlepas perkataan-perkataan ataupun tercerita terlebih pula dekat luar sana. Bagaimana tuan dalam sudut pandang ni tuan? Dia memang saya tahu kalau kita bercakap tentang emosi, saya akan cerita pasal belon dengan sentiasa pasal belon emosi tadi. Dan belon ni memang sifat kita, dia nak diluar. Dan ramai orang ambil jalan mudah dengan meluahkan di media sosial. Kodenya nak luar. Saya kata boleh. Memang boleh luar di media sosial. Tapi, tetapi dia buat only me sudahlah. Buat private. Kan? Tulis apa pun, tulislah panjang-panjang, tapi buat only me. Okay, kenapa saya kata begitu? Kita nak menutup lubang-lubang kemudaratan. Sebab apa? Kalau contoh luah di media sosial, apa akan berlaku? Adakah kita akan cerita detail? Pertama, cerita detail di media sosial. Okey, katakan ada dua kemungkinan. Ada orang cerita detail, maknanya dedah air teruslah. Okay. Tapi kebiasaannya kalau peringkat-peringkat awal rumah tangga ni, dia tak akan cerita detail. Ataupun kalau peringkat berat pun dia tak akan cerita detail. Sebab ada air dia juga. Jadi dia akan cerita dalam bahasa-bahasa yang double meaning. So bila bahasa-bahasa double meaning, apa akan berlaku? Pembaca akan tafsir dengan maknanya sendiri. Betul. Kan? Apatah lagi pasangan kita. Kalau rumah tangga tu berkatakan baru je nak goyah. Dia masih peringkat awal goyahan. Peringkat awal goyahan. Kan? Jadi pasangan baca dia tu tafsir yang mungkin degree-nya dah berbeza. Ataupun isunya dah jadi besar pada dia. Pada kita mungkin kita sekadar nak meluah. Itu dah bahaya dah situ. Maknanya pelbagai tafsiran boleh berlaku. Kan? Yang kedua, bila kita tulis di media sosial, kita memang tahu, kita memang nak perhatian. Itu bahasa yang mudah. Kita nak perhatian. Sebab kita luah, bayangkan kalau kita luah tak ada orang like, tak ada orang komen, stres lah. Jadi stres pula. Stres lain pula. Aduh, itu stres lain pula. Aduh. Tambah lagi tengah nak meluah, betul-betul nak meluah ni kan, yang like 3 orang. Tak ada siapa. Komen 1 je. Itu pun tulis, saya maaf, saya tersalah komen. Alamak. Kan? Aduh. Kan tambah stres tu. Aduh. Sebab dia nak perhatian. Jadi kalau dia tak dapat benda tu, dia akan tambah stres. Kan? Dia akan tambah stres. Yang ketiga, orang yang respon pula, kita tak tahu apa niat dia. Kadang-kadang mungkin orang nak mengambil kesempatan. Kan? Kita tak tahu orang yang mengambil kesempatan kan. Yang kedua, yang seterusnya kita tak tahu orang yang tu mungkin dia seronok tengok kita, rumah tangga kita runtuh. Kita tak tahu. Jadi responnya mungkin sebenarnya bukan bersifat menyokong tetapi menghasut. Jadi sebab itu pada saya, Facebook ataupun media sosial bukan tempat yang paling bagus untuk meluah. Kan? Tambah-tambah lagi yang komen kan, maaf saya sebut ada page-page tertentu yang disuka kongsi luahan-luahan kan. Luahan-luahan tertentu. Kadang-kadang tengok kalau kita baca respon dia. Respon dia tu kadang-kadang, ya Allah, kau nak buat kelakar je sebenarnya. Orang nak melawak, orang nak kelakar, orang hanya cerita pasal sudut pandang dia saja. Sedangkan masalah dia dengan masalah kita belum tentu sama. Belum tentu sama. Bahkan masalah kita dan dia tersendiri. So, sebab itu jangan disamakan. Sebab itu macam contoh saya kaunselor. Bila kaunselor kita akan gali, kita akan fokus pada masalah itu lebih detail dan teliti. Supaya bila kita nak cari solusi, kita cari solusi khusus untuk dia. Dan dia yang buat pilihan, bukan saya buat pilihan. Kan? Sebab itu saya kata media sosial bukan tempat yang paling baik untuk meluah. Dan saya bimbang yang meluah tu dalam emosi tak stabil. Ada pula 20. Dan dia pun ambil jalan mudah. Betul juga. Terus buat. Itu memang. Dan benda ni dah berlaku kepada remaja-remaja yang dia tanya dekat media sosial, patut tak aku bunuh diri kan? Dalam bahasa yang mudah. Akhirnya ramai jawab patut.
mungkin nak gurau tapi akhirnya berlaku betul. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu dia. Kalau lihat dari sudut komunikasi di situ, jadi berhati-hati sekarang ni. Saya bukan tak dengar hanya sekali. Mungkin tuan cuba buat connection di tempat tuan. Okey. Boleh tuan? Boleh? Okey. Alhamdulillah. Kita tadi pun terdengar sedikit terputus, terputus sikit. Alhamdulillah kita dapat sama-sama lagi tuan. Tapi apa yang tuan sebutkan tadi, itulah komunikasi yang perlu kita jaga kan. Kalau dulu kita takut menjaga tutur kata tersilap, tapi sekarang ni pun jari pun dah boleh berkata-kata kan. Ya, betul. Jadi berhati-hati dengan apa yang kita nak. Jari lebih tajam sekarang ni. Allah Akbar. Tapi apa yang tuan sebutkan tadi, itulah komunikasi cinta. Bukti cinta tu sebenarnya bukan hanya sekadar berapa kita tengok berapa besar gelang emas, okey, ataupun berapa besar isteri berikan motor besar kepada kita, tapi ianya semudah yang mungkin komunikasi cinta tu hanya di mesin basuh, hanya di ampaian baju kan. Kita boleh sama-sama khidmat dengan pasangan kita. Tuan, ada sedikit masa tuan, mungkin sedikit sebagai kesimpulan di hujung ni tuan. Silakan. Baik, hari ini kita bincang pasal berkenaan dengan act of service ataupun khidmat pasangan yang sebenarnya sesuatu yang amat-amat diharapkan oleh semua pasangan sebenarnya. Kan? Dan saya rasa sebab kita, rumah ni adalah tempat yang paling banyak kita letakkan masa dan kita akan duduk tinggal bersama. Kan? Tempat kita bersama dengan pasangan kita adalah di rumah. Jadi khidmat servis ini ataupun khidmat pasangan ni kalau kita lakukan, insya-Allah dia akan membuka dan menambah lagi kebaikan. Sebab ada orang kita kata macam contoh orang tanya saya kan, Cik Fazli, masalah saya begini. Saya akan tanya satu soalan. Adakah setakat ini pasangan anda masih lagi menunaikan tanggungjawab tak? Kerja di rumah dia tolong buat tak? Maknanya selagi benda tu dia buat, pada saya masih lagi banyak sinar untuk kita lakukan untuk memperbaiki rumah tangga. Tapi kalau yang tu dah tak jalan, banyak semua dah tak jalan, yang tu bahayalah. Okey, satu. Yang kedua, jangan terlalu mengharap. Sebab kali itu kita terlalu mengharap. Kan kita dah buat siap-siap kan, awal kahwin dah buat jadual siap-siap kan, sekali tak terbuat oleh pasangan kita, jadual pula dibuat untuk pasangan bukan untuk diri kan. Jadi bila tak terbuat maka dia akan kecewa. So bila kecewa dia akan banyak isu yang akan timbul selepas itu. Kemudian yang ketiga adalah jangan mengharapkan masa berkualiti bersama-sama, pada masa yang sama mengharapkan khidmat pasangan juga pada masa yang sama. Sebab bila dia dah buat kerja, masa kualiti dah kurang. Jadi kena tengok juga. Jadi saya ingat begitu tadi, insya-Allah. Dan paling penting untuk merawat hati, buatlah ikhlas bila kita buat kerana Allah, kita tidak mengharapkan pujian pasangan. Tapi jangan risau, Allah pandang, Allah tengok kan. Jadi setiap kerja kita buat kebaikan untuk pasangan kita, mana yang lebih kita nak? Suami kita hargai atau isteri kita hargai? Ataupun sebenarnya Allah bagi ganjaran yang jauh lebih besar. Kan? Jadi kalau kita buat kerana Allah, hati akan lega, akan seronok walaupun pasangan kita buat salah benda je. Wallahu a'lam. Insya-Allah, moga Allah nilai sebaik-baiknya. Allah yang likes, bukan hanya sekadar manusia saja like, tapi Allah yang like, insya-Allah. Tapi sebelum kita nak berakhir tuan, sekali lagi saya nak recap apa yang tuan bertuliskan tadi tentang tips patut. P adalah perhati, A adalah aktiviti, T adalah tanya, U adalah uji dan T adalah tunjuk. Jadi sama-sama kita boleh guna pakai tips ini dan kita boleh amalkan dalam kehidupan keluarga kita bersama dengan pasangan, insya-Allah. Insya-Allah. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Fazli Aziz. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Dan kita sedang bersama tadi dengan tetamu kita Tuan Fazli Aziz yang merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi, juga penulis buku Bukan Sekadar Cinta. InsyaAllah kita akan temui anda lagi di hari dan juga waktu yang sama di setiap hari Isnin petang bersama rancangan Vaksin Hati. Dan para pendengar, terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Penyampai berkaliber.